subtopik ialah kerajaan negeri. Kerajaan negeri ada beberapa subtopik. Pertama, sultan atau raja atau yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertuan Negeri. Yang seterusnya, menteri besar atau ketua negeri, majlis mesyuarat kerajaan, jabatan dan agensi peringkat pentadbiran Perbadan Awam Negeri, Suruhanjaya, Perkhidmatan Negeri. So kita pun yang pertama ialah ketua negeri. Ketua negeri sultan. Sultan ketua negeri bagi negeri-negeri Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Selangor, Perak dan Kedah. Raja ketua negeri bagi Perlis. Yang di-Pertuan Besar ketua negeri bagi Negeri Sembilan. Yang akhirnya yang di-Pertuan Negeri ketua negeri bagi Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Dan seterusnya Sultan. Sultan termasuk raja dan yang di-Pertuan Besar. Sultan dan raja dilantik menduduki takhta berasaskan amalan waris keturunan. Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan dilantik atas pemilihan undang. Sultan menjalankan tanggungjawab berasaskan dua kuasa. Seterusnya, kuasa budi bicara. Melantik menteri besar, memberi persetujuan membuburkan Dewan Undang Negeri atas permintaan menteri besar. Permintaan mengadakan mesyuarat majlis raja-raja, melantik jemaah pemangkut raja atau pemangkut raja, waris dan pemansuri. Bersetuju memberikan kerunian darjah kebesaran negeri. Yang akhirnya kuasa nasihat. Kuasa nasihat ni dinasihati oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Majlis Pengampunan serta Hakim Besar. Bidang kuasa nasihat: melantik ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, mengampunkan pesalah jenayah kecil, memperkenakan rang undang-undang negeri, merasmikan persidangan Dewan Undang Negeri. Seterusnya, yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri berperanan sebagai ketua negeri di Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Beliau merupakan salah seorang anggota mesyuarat Majlis Raja-Raja. Lepas tu pelantik. Yang di-Pertuan Negeri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Ketua Menteri untuk berkhidmatan selama sepenggal atau 4 tahun dan boleh dipanjang mengikut kesesuaian. Lantikan tersebut pula terputus jika Yang di-Pertuan Agong memecat beliau melalui representasi 2/3 ahli Dewan Undang Negeri. Beliau boleh meletakkan jawatan dengan menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Lepas tu, bidang kuasa Yang di-Pertuan Negeri menjalankan tanggungjawab mengikut budi bicara seperti melantik ketua menteri, memberi persetujuan untuk menggugurkan Dewan Undang Negeri atas permintaan ketua menteri. Yang ketiga, bersetuju untuk memberikan kurnian darjah kebesaran negeri. Beliau juga melantik ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atas nasihat ketua menteri. Dalam badan perundangan negeri, beliau memanggil, merasmikan dan berucap dalam persidangan Dewan Undang Negeri dan juga meluluskan enactment atau ordinan negeri, melantik magistrat atas nasihat Hakim Besar Malaya, Sabah dan Sarawak, merupakan pengurusi lembaga pengampunan.
Seterusnya, had kuasa yang di-Pertuan Negeri merupakan jawatan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong walaupun jawatan tersebut berstatus Ketua Negeri terhadap batasan yang tertentu berbanding dengan Raja Sultan Yang di-Pertuan Besar. Lepas tu berikut antara batasan terhadap Yang di-Pertuan Negeri. Tidak boleh dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong, tidak terlibat dalam memilih Yang di-Pertuan Agong, dilarang berkiat dalam perniagaan dalam politik, boleh didakwa sama ada atas sifat peribadi atau rasmi di Mahkamah Awam yang akhirnya tidak mewariskan jawatan. Sekarang saya akan menerangkan Ketua Menteri atau Menteri Besar. Jawatan Menteri Besar berasaskan prinsip perlembagaan selaras dengan Undang-Undang Tubuh Negeri. Kriteria pelantikan Menteri Besar ialah beragama Islam, warga negara Malaysia, ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti dan mendapat perkenaan Sultan. Jawatan Ketua Menteri tidak menyatakan syarat agama, dilantik dengan mendapat kepercayaan dan sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Tanggungjawab utama ialah Ketua Badan Eksekutif Negeri, Ketua Jemaah Majlis Mesyuarat Kerajaan atau Kabinet Negeri atau Majlis Tertinggi. Penasihat utama pentadbiran kepada Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Seseorang Menteri Besar atau Ketua Menteri boleh dilecutkan jawatan apabila berlaku keadaan yang berikut tertakluk pada peraturan atau ketetapan pelantikan. Antaranya ialah berlaku perubahan terhadap komposisi dalam Dewan Undangan Negeri sehingga menyebabkan Menteri Besar kehilangan sokongan majoriti. Selain itu, melakukan kesalahan-kesalahan pilihan raya, seseorang wakil rakyat terlucut jawatan, antaranya diisytiharkan majlis oleh mahkamah, dihukum denda melebihi RM1,200, dihukum penjara melebihi setahun. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ialah agensi tertinggi pentadbiran negeri. MMKN merupakan pelaksana kuasa eksekutif Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertua dan juga dikenali EXO, Executive Council. Menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri akan memegang portfolio yang ditentukan oleh Menteri Besar atau Ketua Negeri. Di Sabah, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri, manakala di Sarawak dikenali sebagai Majlis Tertinggi. Di Sarawak terdapat juga jawatan menteri yang bertanggungjawab membantu Menteri Kabinet Negeri. Kabinet Negeri di Sarawak dan Sabah dinamakan sebagai kementerian. Keanggotaannya ialah Majlis Mesyuarat Negeri diketuai oleh Menteri Besar, Ketua Menteri selaku Ketua Badan Eksekutif Negeri. Semua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri adalah ketua kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan mengikut keperluan portfolio. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Kabinet Negeri atau ahli Majlis Tertinggi mestilah terdiri daripada mereka yang dipilih ke Dewan Undangan Negeri sahaja. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri turut dianggotai oleh 3 orang ahli ex officio iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang Negeri dan Pegawai Kewangan Negeri. Pegawai Kerajaan Negeri akan dilantik sebagai setiausaha kepada jawatan kuasa tersebut. Jabatan Negeri. Jabatan Negeri terdapat 2 kategori jabatan bagi melaksanakan pentadbiran negeri iaitu Jabatan Utama dan Jabatan Cawangan Persekutuan. Jabatan utama negeri adalah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Kewangan Negeri, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri dan Unit Perancangan Ekonomi Negeri. Pejabat Cawangan Persekutuan termasuk Pejabat Setiausaha Persekutuan dan Pejabat Kewangan Persekutuan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang pertamanya ialah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri PSUK merupakan pejabat utama pentadbiran negeri. Di Sabah dan Sarawak, PSUK dikenali sebagai Jabatan Ketua Menteri. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri mengandungi individu yang berikut: Menteri Besar atau Ketua Menteri,
Yang kedua, semua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pejabat Kewangan. Menteri Besar atau Ketua Menteri merupakan ketua eksekutif pejabat ini kerana kelazimannya mereka memegang portfolio kewangan negeri. Peranan Kerajaan Kewangan Negeri adalah merancang dasar kewangan dan menyediakan belanjawan kerajaan negeri, menyediakan sistem perakunan yang teratur. Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri. Fungsi Pejabat Penasihat Undang-Undang ialah menyediakan draft undang-undang, mewakili ketua kerajaan dalam kes tuntuan perundangan dan mengendalikan kertas pendakwaan jenayah terhadap seseorang. Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN. Unit ini diketuai oleh Pengarah Perancang Ekonomi Negeri. Fungsi UPEN ialah menyelaras pembangunan dan kemajuan ekonomi negeri dan mewujudkan pusat sehenti sistem maklumat data ekonomi, memantau serta menyusun semula projek pembangunan. Cawangan Jabatan Persekutuan tertakluk kepada penyelarasan di peringkat negeri. Cawangan Jabatan Persekutuan bertindak menyelaraskan pelaksanaan dasar persekutuan untuk memesatkan pembangunan negara. Contoh Jabatan Persekutuan yang terdapat di negeri ialah Jabatan Pendidikan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jabat Kerajaan Persekutuan Peringkat Negeri. Pejabat Setiausaha Persekutuan diberikan kuasa autonomi iaitu boleh membuat suatu keputusan tanpa merujuk kepada pihak persekutuan. Fungsi Pejabat Kerajaan Persekutuan Peringkat Negeri ialah penghubung antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dan pemuda cara bagi melaksanakan program pembangunan persekutuan di dalam negeri tersebut. Sekian terima kasih cikgu.